Aiman cuba setting backlight. Ya. Backlight berapa tu? Kosong. Hai. Kita try naikkan backlight. Wah, gila. Sekejap aku Apa cuba tu? tengok ini. Rasa macam Okay, better. Sekarang Macam turunkan kontras. 60, stay kat 60, turunkan kontras. Morning. Allah Akbar. okey, saya betulkan. Ini Agus. Yang ni. Turunkan lagi kontras. Ke terang sangat. Itu backlight ke kontras? Backlight dah okey. Sekejap Gus tak dengar dah. Sekejap, kuatkan sikit. Okey, sekali Gus. Okey, backlight dah okey. Alright, lepas tu. Turunkan kontras. Turunkan sekarang ke nombor berapa tu? 9. 29, 38. 37. Okey, turun ke 30. Okey, Sifat boleh tak nak tengok Sifat gerak turunkan page ke alright, ngam. Okay. Right, thank you. Alright. Enjoy your class, sir. Okay. Thank you. Hai, Assalamualaikum. Hai. Hai, Rihai. Hai. Saya rindu semua orang lah. Semua orang yang lama tak jumpa saya rindu semua. Ya Allah, Akbar alam lagi sirah. Tapi saya apapun saya impress kepada semua orang. Kenapa kepala saya terpotong ni? Sikit. Okey, baru kepala tak kena potong best ping-pong, best alhamdulillah. Saya impress dengan semua orang. Hari ni pagi, kau buat apa pagi ni? Kau buat apa pagi-pagi? Tak dengar? Tak dengar? Serius ah? Dengar je kan? Kepada slow. La ilaha illallah, macam ni saya nak buat ni. Dengar je. Oh, siapa yang slow tu mungkin awak kena keluar balik, masuk balik. Siapa yang tak dengar slow-slow tu keluar balik, masuk balik. Boleh. Kuatkan volume. Pakai earphone. Senang kerja. Oh, tulis tulis betul juga. Kita memang kena bagi tahulah kadang-kadang ni sebab ini adalah ilmu free. Jadi ada kadang-kadang ada yang tak tahu. Jadinya siapa nampak? Siapa yang tak dengar keluar balik, masuk balik. Okey, apa lagi kita nak apa ni? Kita nak pesan? Connect to apa? Connect to internet. Connect to internet. Untuk audio. Apa lagi? Connect out, dial in. Apa lagi? Pakai earphone. Apa lagi kita nak beritahu ni? Mandi. Tapi tak ada kena-mena mandi. Dah kot, okey tu kot. Rasanya dah cukup pesan dah tu. Betul Okey, kita since ini adalah ilmu free, jadi kita tunggu sikit lagi. Dan kod-kod ada yang tengah struggle cuba untuk masuk tu.
By the way, selamat pagi semua orang. Selamat pagi. Hai. Sedah makan? Sudah. Ada apa soalan lagi? Mandi hujan? Tak nak lah. Saya sejuk. Sehat, alhamdulillah. Saya sehat. Best main pingpong? Boleh lah. Tapi macam tak feel sangat lah. Sebab dia belum dapat betul-betul main yang sebenar. Sikit-sikit je. Jadi saya rasa macam biasa kepada siapa yang tak kenal, saya sebagai student baru yang first time join. Hai, saya Syed Fuad. Dan memang sebelum start apa-apa belajar, start apa-apa memang saya akan start dengan selawat. Kadang-kadang mood datang lain, saya akan nyanyi lagu rock lah. Tengok keadaan macam mana. Jadi macam biasa selawat kita. Dah lama tak dengar kan? Pada siapa yang lama tak dengar, inilah dia. Bismillahirrahmanirrahim. Live ni live Allah Allah aghisna ya Rasulullah ya azimal jah alaika salawatullah abdun bil bab yartaji lasmal a'tab jud bil jawab marhaban qad qabalna antal ma'ruf bil judi mukri dhuyuf inni malhuf aghisni bihakillah antal habibul a'zam sirrul mujib hasyal yakin man laza bi rasulillah. Begitulah tadi sedutan selawat daripada Syed Fuad. Dan makanya sekarang ni kita boleh mulakan kita punya kelas. By the way, this is ilmu free, so that biasanya ilmu free memang kita akan buat revision. Jadi kepada siapa yang dah belajar still masuk kelas, maksudnya awak memang sengaja nak revision lah. Awak nak belajar lagi benda yang pernah belajar. Dan apa yang saya akan bawakan hari ini adalah, boleh saya teruskan sekarang? Okey ke semua orang? Okey, saya nak bawakan kepada bahagian function yang saya kategorikan sebagai gubahan reverse. Tapi saya percaya dekat dalam ni ada orang yang baru nak belajar, ada orang yang tak pernah belajar langsung, ada orang macam siapa yang join dah pernah join, dia join lagi tu dia lebih pada macam dia nak bergembira bersama-sama dengan saya, nak spend time together kan, betul tak? Sajalah bestnya masuk kelas. Jadi so sekarang ni saya listkan kalau dalam function kita tengok dua apa yang ada ini kalau ikut syllabus biasanya susunan dia punya content dia akan mulakan dengan something yang diagram, dia akan letakkan diagram, dia letakkan apa nama tu, ada bulat-bulat, ada garis-garis, dia ada relation, dia ada apalah kita pun tak tahu, kita tengok pun stress. Siapa yang awal tengok dulu dia stress, tapi Plashin siapa yang dah biasa dia macam biasa je. Okey, tapi apa-apa yang banyaknya yang melibatkan pengiraan function ni, saya pecahkan kepada 4 bahagian. Okey, yang pertama, okey saya tulis dulu Boleh nampak ke? Tak apalah, saya besarkan sikit. Tak naklah. Cukup tu. Okey. Yang pertama untuk function ni, saya listkan dia sebagai object image. Allah Akbar. Okey, yang pertama adalah object image. Yang kedua, ada siapa Plashin kat sini yang boleh jawab? Ada ke? Ingat lagi tak? Biasanya kalau ingat maksudnya sayanglah Okay. Tak ingat tak apalah. Tak ingat tak apalah. Apa dah. Tak apalah, saya tak disayangi tak apa. Apalah salah ni. Okey, yang kedua. Yang kedua saya namakan sebagai gubahan. In English is a composite function. Yang ketiga, yang tu konon. Yang ketiga adalah songsang. Yang keempat, songsang in English inverse function Hi Vivo Y12. Vivo Y12 nama kenapa? Kenapa tak nama phone? Tak nama sendirilah. Okey, yang keempat. Dan inilah yang kita nak bawakan hari ni, iaitu gubahan reverse. Korang takkan jumpa benda ni dekat dalam buku teks lah.
Sebab apa? Sebab ini bahasa Melayu, bahasa Inggeris. Memang tak jumpa. Rojak betul apa beza dengan nombor 2? Ini gubahan, ini reverse. Ini patah balik. Itu patah balik. Okey. Boleh. Jadinya sekarang ni kita akan pergi satu persatu, tapi main objektif hari ni adalah yang keempat ni. Saya tak naklah nak mula dengan basic sangat. Tapi apa-apa pun saya akan recapkan dulu 3 yang pertama ni. Boleh? Tapi saya bagi yang quick punya je. Jadi semua orang saya minta bersedia. Saya memang akan sedikit speed, sedikit laju. Siapa yang dah biasa memang dia okey, tapi kepada siapa yang baru jangan terkejut. Ini sebab kita nak cuba cukupkan sejam ni nak dapatkan sebenarnya yang keempat ni juga. Boleh Jangan kelip. Saya nak mula sekarang ni. Jangan kelip mata. Salah tengok pula ni bukan kamera. Salah kamera. Jangan kelip mata. Okey, so kita pergi yang pertama dulu. Yang pertama adalah object image. Okey, bila cerita pasal object image, saya terus letak dekat sini fx bersamaan dengan 4x tambah 3. Okey, so soalan saya yang pertama adalah yang mana satu objek? Cepat. 3, 2, 1. Okey, lambat. Objek adalah yang dalam bracket. Ini objek. So bila dalam bracket kita nampak ada X, so itulah objek kita. Dan ada tak lagi objek di mana-mana yang lain? Ada. Itu objek lah tu. Ini objek lah. Nombor 2. Objek kita kena tahu satu lagi adalah image. So kalau objek adalah yang dalam bracket, yang image yang mana pula? Image adalah everything. Image adalah everything. So everything bermaksud fx ini adalah image. 4x tambah 3 pun adalah image. Jadi yang ni lah image-nya. Boleh? Okey. Bila macam tu, sekejap, saya rasa ini macam sedikit mengganggu lah. Saya hentar dia sekejap. Sorry lah tuan-tuan dan puan. Okey. So macam barulah selesa sikit. Allah. Arisna ya Rasulullah. Ya azimal jah alaika salawatullah. Okey. So sekarang ni ini image adalah everything. So itu image, ini pun image. Jadi apa beza antara yang sebelah kiri dengan yang sebelah kanan? Apa bedanya? Bedanya adalah kalau biasa saya sebutkan dalam kelas, yang ini adalah IC, kad pengenalan. Ini adalah orangnya. Jadi yang mana yang lebih baik? Yang mana yang bukan lebih baik lah? Yang mana yang lebih berguna? Antara IC, kad pengenalan dengan orangnya. Orangnya adalah yang lebih berguna. Sebab orang lah yang bekerja. IC itu sekadar kad saja. Kalau IC tu berguna lebih daripada orang tu, letak IC sini, okey, saya yang kat IC tu ajar kat korang semua. Sudah. Ada juga yang kata IC lebih berguna. Geram pula kita mungkin yang IC guna ni lebih kepada untuk menunjukkan kewarganegaraan lah. Tapi bila untuk bekerja, untuk buat sesuatu, orangnya yang akan bergerak. Boleh? Okay. So now bila kita dah boleh kenal apa yang bila saya kata orang lagi penting, apa-apa hal nanti orang yang akan bekerja. Orang yang kita akan gunakan orang untuk selesaikan benda. Okay? Jadi soalan yang pertama, kita terus laju punya. Okay, kalau katalah soalan A, saya bagi X saya bagi X bersamaan dengan 5. Saya tengah bagi objek ke image? Saya tengah bagi objek. Okey, dia punya cerita dia macam ni. Bagi objek dapat image, bagi image dapat objek. One more time. Bagi objek dapat image, bagi image dapat objek. Sebut one more time. Bagi objek dapat image, bagi image dapat objek. Boleh? Bagi objek kita akan masukkan. Bagi objek kita akan masukkan. Bagi image kita akan samakan. Bagi image kita akan samakan. Jadinya sekarang kita nak bagi objek, kita akan dapat image, objek kita akan masukkan. Masuk ke mana? Masuk dalam bracket. So bila kita masukkan dalam bracket, apa yang berlaku adalah dekat sini dia akan jadi F 5 bersamaan dengan, kalau sini 5, sana pun kena ganti 5 jugalah. So ini akan jadi 4 didarabkan dengan 5 tambahkan dengan 3. Selesaikan belakang ni, 4 kali 5 20 tambah 3 kita akan dapat 23. Dan sekarang ni 23 tu siapa? 23 tu siapa? Image. Yes, 23 adalah image. Bagi objek dapat image. Boleh setakat ni? Boleh Ayat ni minta laju sikit sebab kita nak pergi kepada perubahan reverse. Okey, satu lagi saya buat dua contoh je. Contoh pertama adalah dia bagi objek. Contoh yang kedua adalah bila dia bagi image. Kat mana saya tu Okey, dekat sini boleh kot. Okey. Bila dia bagi dekat sini fx bersamaan dengan
11. Fx bersamaan dengan 11. Jadinya 11 ni apa? 11 ni akan jadi image lah. Fx ni image. So 11 ni akan jadi image. Bagi objek dapat image, bagi image dapat objek. Bagi objek masukkan, bagi image samakan. Yes. Nak samakan dengan siapa? Samakan dengan orangnya. Samakan dengan orangnya. Ini orangnya, itu orangnya. Samakan. Boleh? So bila kita samakan, jadilah saya rewrite kat sini. 4x tambah 3 bersamaan dengan 11. Boleh so bila dah jadi yang kita buat equation ni, kita terus selesaikan lah. Kita selesaikan, 3 hantar di sana jadi tolak. So kita akan dapat dekat sini 4x bersamaan dengan 11 tolak 3, 8. Okay. Lepas tu kita hantarkan 4 hantar jadi bahagi, 8 bahagi 4 kita akan dapat 2. So siapa 2 ni? 2 ni adalah kita punya objek. Bagi objek dapat image, bagi image dapat objek. Setakat ni okey ke? Boleh faham ke setakat ni? Boleh follow ke? Especially yang baru. Ada tertinggal ke apa? Tertinggal lepas ke apa? Jadinya lepas ni kod-kod kalau ada yang tertinggal, mungkin dia baru masuk. Nak screenshot? Boleh. Silakan screenshot dulu sebelum kita proceed. Okay, ini bahagian pertama Nak cepat. Bye. Okay, time's up. Okay, dah habis. So ini adalah bahagian object image. Done. Boleh kita pergi kepada bahagian yang kedua. Okay, object image settle Bahagian yang kedua adalah gubahan. So gubahan ni nanti dia akan buat macam mana? Gubahan adalah benda yang sama macam tadi. Benda yang sama macam tadi, tapi dia tak function objek masuk bukan itu. Dia adalah function. Dia adalah function masuk ke dalam. Something like that lah. Jadi kalau saya tunjukkan contoh sini je, okey. Yang kedua adalah gubahan. Tapi sambil-sambil tu saya nak tanya, saya selalu tanya benda ni dalam kelas. Gubahan first time dengar kat mana? Adakah korang first time dengar dekat dalam AdMaths? Nasib baik ada yang boleh jawab dekat bunga. Gubahan bunga. Itulah baru betul. Gubahan bunga tu apa? Kita akan gabung-gabung bunga kan. Gubahan in English composite function. Boleh. Jadinya bila dia adalah composite function, gubahan ni adalah kita gabung-gabungkan benda. So biasanya dia akan ada lebih daripada satu function. Contohnya adalah dekat sini dia bagi fx bersamaan dengan 5x tambah 1. Kemudian dia bagi satu lagi gx bersamaan dengan x tolak 3. So ini adalah f, ini adalah g. So apa soalan dia? Soalan dia boleh pergi sampai 4 soalan. Dia boleh tanya f g f g g. Kalau tak kisahlah mana-mana pun, saya tunjuk satu, sepatutnya awak dah boleh faham dah. GGMU pula, dia bawa unsur kebolaan kat sini. Oh, GGMU. Okay, saya punya macam biasalah, now blur. Now blur. Kemudian siapa yang baru kenal saya, ini adalah dah lama saya tak tulis. Now blur. Okay, saya akan cuba sehabis mungkin untuk tidak meninggalkan sesiapa. Tapi kalau ada orang yang memang sengaja bertindak untuk ditinggalkan, terpaksa lah. Now adalah no one will be left behind. Okay. Boleh? Saya cuba tak tinggalkan. Jadi kejar jugalah sambil-sambil tu. Janganlah. Kita kena ada give and take. Tak bolehlah mengharapkan orang tu tunggu je kan. Sentiasa betul. Betul. Okay, jadi sekarang ni kalau saya kata tadi kita boleh jadi 4 benda, F, G, GF, FF, GG. Basically 4 benda ni lah. Yang mana saya tunjuk satu sepatutnya korang dah buat. Yang lain boleh buat. Macam contoh sekarang saya nak tunjukkan untuk FG. Okay. Bila saya tunjuk FG, FGX. Soalan dia adalah FGX. Apa cerita dia adalah korang kena tahu mula-mula sebelah kiri akan jadi tuan rumah. Sebelah kiri akan jadi tuan rumah. Siapa yang sebelah kiri? Jangan ada kat sini yang tak tahu kanan kiri ke? Yang sebelah kiri adalah F. F. Jadi F akan jadi tuan rumah. Apa tugas tuan rumah? Tugas tuan rumah adalah sediakan ruang.
Jadinya F ni dia akan sediakan ruang. So F ruang, dia sediakan ruang sambil buang segala X. Kerana X memang tak guna. Boleh? Memang macam tu. F tuan rumah sediakan ruang buang segala X kerana X memang tak guna. Cantik. Like that. I like that. Okay. So now bila F jadi ruang, so F ruang bersamaan dengan 5 apa? 5 apa? Come on. 5 ruang tambah 1. So segala X akan jadi ruang. F ruang bersamaan dengan 5 ruang tambah 1. Kita nak try jap. Nak try jap. Kalau lah saya jadikan dekat sini G tuan rumah, dia jadi macam ni G ruang bersamaan dengan ruang tolak 3. Boleh Okey, cantik. So kita sambung kat sini. F tuan rumah, F sediakan ruang buang segala X. X memang tak guna. So F ruang bersamaan dengan 5 ruang tambah 1. 5 ruang tambah 1. Siapa yang masuk? Siapa yang masuk mengisi kekosongan hati? G. G masuk. So saya letakkan GX dekat sini. Dan kalau ikutkan, kalau saya bagi tahu tadi, sini X sana X, sini 4 sana 4, sini GX sana GX. Betul tak? Dia sepatutnya jadi macam itulah. Tapi lagi cepat kalau masukkan sini GX, ini terus orangnya. Ya, GX inilah orangnya. GX ini orangnya terus. Tak payah salin balik GX ke sini. Masuk orang terus. Lagi cepat. So kita terus masuk X tolak 3 dekat situ. Dan kita akan selesaikan kembang-kembang. So kita akan dapat dekat belakang ni 5X tolak 15 tambah 1. Belakang ni kau nampak ke jelas ke tak? Hopefully jelas lah. Saya rasa jelas. Okay, cantiklah. Terima kasih. You the best. You the best. Okay. So dekat sini kita selesaikan 5X tolak 15 tambah 1. Kita akan dapat 5X tolak 14. Dan inilah dia FGX. Inilah kita punya FGX. And done lah, settle lah. Settle lah ni. Boleh? Okay, ngam. Jadinya boleh tak saya nak bagi masa sekejap untuk semua orang. Okay, boleh tak korang buat GF? Kau buat GF, saya bagi 1 minit je, 1 minit. Lepas tu, saya tunjukkan juga. Okay, silakan 1 minit dari sekarang. Okay, dah tinggal 55 saat. Tak ada GF, sebab tu saya suruh buat. Buat GF tu, dekat dalam AdMax yang kita boleh buat. Kalau dah tak ada sangat kan, buat macam mana kan? Okay, lagi 40 saat. Dan, laju je. Slow sikit. Jangan je sangat. Tidak. Okay, lagi 20 saat. Ramai yang dah dapat lah. Semua ni macam dapat sama korang tiru korang tiru sama sendiri. Biasa kat sekolah kan kalau boleh duduk sebelah boleh share. Okay, what's up sekarang What's up guys, it's me. Okay, jom 5, 4, 3, 2, 1, let's go. Let's go. Okay, soalan yang kedua yang saya mintakan semua orang buat adalah GFX. Okay, flow, mula-mula kita nak cari siapa sebelah kiri akan jadi tuan rumah. Betul. So sekarang G akan jadi tuan rumah. Apa yang tuan rumah buat? Tuan rumah akan sediakan ruang, buang segala X. Kerana X memang tak guna. Yes. Okay, so sekarang ni kita akan buat G ruang bersamaan dengan, tengok balik. G ruang bersamaan dengan ruang tolak 3. Kan? Yes. So akan jadi ruang tolak 3. Siapa yang masuk mengisi kekosongan hati? FX. Okay, so bila FX kita masuk tang sini, dekat belah sana kita akan terus masuk orangnya. FX, orangnya siapa Orangnya 5X tambah 1. Oh, baik orangnya. Oh, okay, masuklah dekat sini kan. Okay, sampai dekat sini kadang-kadang ada orang dia terkantoi. Kan? Ada tak dekat sini yang pergi kembang negatif 3 ni masuk dalam? Ada siapa yang buat? Memang nak kena. Astaghfirullahalazim. Mana boleh kembang benda macam ni? Lepas bracket ada simbol, bukannya kembang. Dia kembang kalau rapat. Dia tak ada simbol pemisah dia. Kecuali dia ada bracket lah. Tak ada bracket, jangan kembang. Dan dekat sini, apa yang berlaku adalah kita akan kan lepas bracket simbol, tak ada simbol kat sini kan. Kita terus buka je bracket tu. Bukan kembang. Okay, tak apalah. Siapa yang dah tersilap tu, biasalah human make mistakes. Tapi hopefully lepas ni tak Lepas ni tak So ini kita terus buka, dia akan jadi 5X tambah 1 tolak 3. Dan akhir sekali kita akan dapat
1 tolak 3 dapat negatif 2. 5x tolak 2. Dan inilah kita punya GFX. And done. Boleh? Okey ke? Ngam tak ngam? Faham ke tak faham? So, yang ni lah juga nanti buat GG, ini lah juga nanti buat FF. So, apa beza bila GG dengan FF? FF, F akan jadi tuan rumah. F juga akan masuk. Kira macam dia sendiri yang mengisi kekosongan hati. Maksudnya dia kira macam bukan shock sendiri. Saya panggil yang ni lebih kepada sayang diri dulu sebelum nak disayangi orang lain. Kadang-kadang kita selalu mengharapkan kasih sayang daripada orang lain tau. Tapi diri sendiri tak nak sayang. Bahaya macam tu. Jadi saya dulu memang masa sekolah dulu saya tak berapa disayangi oleh rakan-rakan. Jadi saya ambil pendekatan saya sayang diri saya sendiri dulu. Dan tengoklah sekarang. Tapi betul, saya tak tipu, serius. Masa sekolah saya tak ada banyak, macam nak cakap saya tak disukai sangatlah. Biasalah tu bukan kena bully, saya tak kena bully pun. Cuma saya tidak disukai je. Tak ramai yang suka. Biasalah tu. Orang kata macam nak cakap aduh, nak share ke? Tak yalah. Orang kata saya pelik sikit. Tapi sebenarnya yang pasal pelik ni boleh dikatakan ramai je orang yang pelik. Cumanya siapa yang nak menerima. Dan sampai sekarang kepelikan yang ada dekat saya diterima dengan baik oleh MC Plus dan juga 10. Jadilah mereka bersama-sama saya dan diorang pun pelik-pelik sekali semua. Tak pelik in a good way lah. Pelik in a good way. Macam contoh, okay. Nak contoh ke? Contoh dia adalah bila saya bercakap, dan saya suka bercakap dalam keadaan yang saya suka relatekan dengan ACMAX. Macam contoh kira kau form 4 Alah adalah susahlah contoh dia kena tiba-tiba. Nanti kalau terkeluar tu kau akan tengoklah. Dan kebanyakan orang tak suka orang yang sukakan education. Saya suka benda yang macam tu lah. Boleh kita teruskan ke? Okey, cantik. So sekarang ni yang ni adalah bahagian untuk gubahan. Maksudnya bahagian gubahan settle lah. Kita ada 4 benda ni kan. Okey, objek image dah faham, gubahan dah reti buat, dan kita pergi next thing adalah songsang. Tapi saya nak bagi benda-benda yang saya buat hari ni dekat dalam kelas ilmu free ni adalah benda-benda yang part-part yang agak penting je. Part-part yang agak penting, tapi detailing tak dapat buat semua dah sejam mana sempat. Detailing lah kelas lah semua. Jadi part-part yang penting ini adalah bahagian yang ketiga. Okey, bahagian yang ketiga adalah songsang, inverse. Allah. Kejap bahasa Melayu, kejap bahasa Inggeris suka sangat camco. Astagfirullah. Songsang. Campur. Pening kepala. Penin. Okey, songsang ni cerita dia macam mana? Okey, kalaulah sekarang saya bagi yang paling simple sekali, fx bersamaan dengan x tambah 7. Okey. Jadinya kalau kita buat apa nama tu? Kalau kita buat cara sebenar. Okey. Cara sebenar kita akan let y. Bersamaan dengan x tambah 7. Lepas tu adalah benda-bendanya. Okey. Tapi saya punya plan hari ni saya tak nak tunjuk sangat cara sebenar tu dalam kerja yang sebenar. Saya nak lebih kepada kefahaman. Saya nak bagi semua orang faham je dulu. Boleh tak? Kau ambil kefahaman je. So kalau yang detailing tu dia boleh jadi panjang cerita sebab main objektif saya hari-hari ni adalah lebih kepada yang gubahan reverse. Dan gubahan reverse nanti tu ada lagu insya-Allah. Tengoklah suara saya okey ke tak macam. Okey, so bila kita buat fungsi songsang, apa yang berlaku adalah saya selalu sebut kita akan terbalikkan apa yang X buat. Itulah fungsi songsang. So dekat sini X tengah buat apa?
X tambah 7. Jadi fungsi songsangnya adalah X tolak 7. Tambah jadi tolak. Dah siap. Itu je lah. Itulah fungsi songsang. Logiknya itulah bendanya. Habis. Nampak tu dapat jawapan. Memang kita boleh tengok terus dapat jawapan pun. Cuma jalan kerja tu jalan kerja lah. Okay, now kita bagikan yang kedua. Kita susahkan sikit. Okay. Kalaulah saya bagi sekarang ni GX bersamaan dengan 3X tambah 2. Sekejap, saya nak tanya. Ada masalah ke dengan G ataupun F? Dia F ke, dia G ke, ada masalah ke? Tak ada masalah pun, nama dia je. Kan ni IC. Suka hatilah nak tak nama apa. Dia nak tak nama dia ada 2 huruf je. GX settle lah. Macam awak nak tak panjang-panjang, Putri Intan Zulaika Adelia, Pipi Zola tu nama dia. Putri Intan, biarlah dia. Absyari, Lagasian, Lazakna, First Spaghetti, Oglio, sekalilah letaklah panjang-panjang pun. Okay. Tapi sekarang ini adalah nama dia. Nama tidak mengganggu. Now kita tengokkan dekat orangnya 3X tambah 2. Apa yang saya kata tadi? Terbalikkan apa yang X buat. So dekat sini bila kita nak cari G songsang, okay, ini akan jadi macam mana? Kita akan terus dia tulis dulu X. Terus tulis X dan kita tengok. Nak terbalikkan apa yang X buat. X tengah buat apa? Darab 3 tambah 2. Okay. Jadi kita akan terbalikkan daripada belakang. So tambah akan jadi tolak 2. Lepas tu 3 darab akan jadi bahagi 3. Okay. Dan inilah kita punya jawapan. Boleh? X tolak 2 per 3. Habis. Okay. Putri Intan Payung Indah Zulaika Adelia Aurelia. Okay. Okay. Next. Yang ketiga. Boleh lagi ke? Boleh ke? Yang ketiga, kalaulah saya bagi dekat sini HX bersamaan dengan 4X tolak 1 per 7. Yang ni mungkin nampak macam susah sikit. Tapi sebenarnya benda yang sama je. Bezanya adalah dia ada tambah step lah. So dekat sini kita akan terbalikkan apa yang X buat. Kita akan letak X dulu. Jadi kita kena kenal, awak kena kenal lah mana satu dulu, mana satu kemudian. Sebab kita akan terbalikkan apa yang X buat. So ini adalah X darab 4 tolak 1 bahagi 7. Siapa last sekali? Bahagi 7 kan? Jadi bahagi 7 hantar jadi darab. So dia akan jadi 7X. Korang jangan letak X7 nak kena semua orang. Siapa letak X7 memang nak kena. 7X darab 7, 7X. Okay, bahagi 7 darab. Settle. Okay. Lepas tu, tolak 1 akan jadi tambah 1. Potong sini pula. Salah pula. Potong sini. Okay, 4 darab pindah jadi bahagi. Cantik. So, kita akan dapat something like this lah. Boleh? Macam tu lah. Macam tu lah. Okay ke tak pergi? Kenapa love? Alah, saya nak gantikan hashtag. So, comel sikit. Alamak. Comel sikit. Kau yang buat Kau yang buat Kalau kau buat untuk kau punya nota boleh. Kalau nota tak apalah buat Tapi saya takut kalau awak buat nanti cikgu awak marah pula. Kan? Apa letak love ni? Kan? So kalau cikgu marah, awak macam ni awak ambil. Tak apalah, kalau tak boleh sangat cikgu nak ambil lah cikgu, ambil lah. Jangan buat. Extra kasih saya. Apa macam bukan ni? Okay, next. Yang keempat. Ada lagi ke? Adalah. Boleh. Lagi boleh saya bagi lagi. Boleh. Okay, yang keempat. Apa jadi kalau soalan tu dibagi dekat sini fx bersamaan dengan 4 per x. So yang 4 per x ni macam mana? Macam mana kita nak buat ni? Kan saya kata terbalikkan apa yang x buat kan? So kalau terbalikkan apa yang x buat, adakah dia jadi x per 4? No. Adakah dia jadi 4x? No. Tidak. Yang ni dia akan jadi benda yang sama. 4 per x. Kenapa? Apa sebab dia? Apa yang aik-aik sangat?
Sebabnya sekarang ni X tengah buat apa? Bahagi. Kalau kepada siapa yang kata bahagi tu, kan, bahagi, siapa yang bahagi? 4 bahagi X. Betul tak? Jadi X tak buat apa-apa. Jangan kacau lah. Biarlah, itulah jawapan dia. Janganlah songsangkan bila dia tak buat apa-apa. Suka-suka hati je nak kacau dia. Jangan kacau dia tau. Okey semua orang. Boleh tak boleh ni? Kau faham tak faham? Okey. Yang atas bawah kau nak tengok ke? Yang atas bawah. Okey. By the way, kalau saya tak tunjuk jalan kerja yang sebenar pun, awak dah faham. Nanti kalau awak masuk sekolah, awak belajar dengan cikgu, mana-mana cikgu awak, mesti awak faham. So awak dah tahu dah ending dia apa. Boleh Okey. Kalau saya bagi satu lagi yang mungkin nampak susah adalah fx bersamaan dengan 2x tambah 1 per x tolak 3. Yang ini memang agak sedikit complicated. Sebab apa? Sebab X ada 2 ketul. Atas pun ada, bawah pun ada. Kita nak songsangkan yang mana? Jadi yang ini adalah antara yang ada lagu lah, yang saya ada lagu. So apa yang saya lagukan adalah mula-mula kita salin balik. Yang satu dengan X ni kita akan kekalkan. Okay. So ini saya kekalkan, je letak dulu tambah 1, sini adalah X. Okay. Lepas tu lagu dia bunyi macam ni. Tengok betul-betul Tengok betul-betul. Ready? Okay. Yang atas turun bawah, yang bawah naik atas. Ada X, hilangkan, tak ada X, adakan, dan akhir sekali buat tukar aja. Tanda siap, meow. Okey, settle lah. Itulah jawapan dia. Boleh jawab? Okey, lagi sekali. Nak lagi sekali? Boleh. Okey, sekali lagi benda yang sama Okey, jadi kita kekalkan dulu. Oh, by the way, sebelum apa, make sure sebelah kiri adalah X. Kalau belum sebelah kiri belum X, tukar tempat dia. Macam contoh atas ni 1 tambah 2X, terbalikkan jadi 2X tambah 1. Biar X sebelah kiri. So yang ini 1 dengan X ni kita kekalkan. Now yang 2 ketul ni kita akan buat 3, 2, 1, go. Yang atas turun bawah, yang bawah naik atas. Ada X, hilangkan, tak ada X, adakan, Allah Akbar. Dan akhir sekali buat tukar aja. Tanda siap. Boleh ke? Okey, untuk siapa yang tanya kenapa kena kekalkan, yang tu formula lah. Yang tu formula ini adalah shortcut. Formula. Boleh. Cukup 2 kali lah. Kita nak pergi gubah reverse ni. Kau takut tak sempat pula. Dah cukup. Boleh. Boleh kita pergi next thing. Gubahan reverse. Boleh Oh, by the way, jalan kerja nanti sama ada awak join NT Plus. Tapi sebab ni adalah chapter lama kan. Nanti akan MC Plus, saya akan buat juga, tapi waktu revision. Kau nak screenshot dulu? Screenshot dulu. Saya fikir jap. Saya bagi sikit-sikit lah, kau tak nampak pula. Okay, yang ni dulu, 3 yang pertama. Okay, baik. 5, 4, 3, 2, 1. Okay, saya bagi satu lagi. Baik. 5, 4, 3, 2. Tak senyum. Dah. Okey. Nanti kalau siapa yang kat sini yang belum pernah join MC Plus, dia join MC Plus, kita akan apa ni? Kita akan habiskan dulu syllabus. Lepas tu baru kita akan recap balik. Jadi benda-benda macam ni yang detailing tu mungkin akan diajar semula lah. Tapi kepada siapa yang tak dapat join ke apa, silakan nanti awak boleh belajar dengan cikgu, untuk cikgu sekolah awak sendiri. Kalau awak dah faham, dia punya game macam ni je. Awak dah faham logik, nanti awak belajar dia punya method, awak boleh buat. Awak dah boleh buat. So nanti dekat sekolah semua awak belajar method je. Boleh Okay, saya sampaikan logik.
Okay, so bila yang ni dah settle, the next thing, yang keempat, yang ni lah apa yang kita nak buat sebenarnya. Hari ni memang saya punya plan adalah kita nak fokus kepada yang gubahan reverse ni. So gubahan reverse, are you ready? Boleh ke saya buat sekarang gubahan reverse? Boleh Okay, gubahan reverse ni tak boleh dibuat kalau ketiga benda tadi awak belum mereti. Kalau at least awak dah ada knowledge sikit, tiga benda tadi, object image dah tahu, lepas tu gubahan dah tahu, lepas tu song-song dah tahu, barulah boleh buat gubahan reverse. Kenapa? Sebab soalan gubahan reverse akan guna semua. Akan guna semua benda tu. Jadi contohnya sekarang adalah yang pertama. Okay, soalan yang pertama, dia bagi FGX bersamaan dengan 8X tolak 3. Okay. Gubahan reverse dalam bahasa Inggeris apa? Composite songsang. Saya buat macam ni campur bahasa tau. Kau faham je lah gubahan reverse. Gubahan tu composite. Patah balik dia, reverse dia. Inverse, reverse composite. Boleh. Boleh Akil. Okey tak? Itu istilah aja. Kau faham benda je lah. Astagfirullahalazim. Kenapa reverse? Sebab patah balik. Saya tak buat lagi, sabarlah. Boleh kita teruskan. Ini bab 1. Kenapa ada yang tanya bab berapa pula ni kau? Okay, kita teruskan. Boleh? Kita teruskan Okay, terima kasih. So now, gubahan reverse, dia akan bagi something like this. So dekat sini adalah X tambah 5. Tak naklah X tambah 2 je lah Okay. Kalau gubahan, kalau composite function, dia bagi F, G, N ataupun GN ataupun FF ataupun GG. Tadi kita buat. Betul? Kalau gubahan reverse, yang saya sebut gubahan reverse ni adalah composite dah ada. Composite dah ada. FG dah ada. Dan dia bagi satu lagi yang single, G. Dia minta apa? Dia akan minta yang tak ada. Biasalah. Bila ada orang depan mata, kita akan tanyakan orang yang tak ada. Kalau keluar dengan member apa semua, okay, member dah berkumpul ramai, satu meja, semua WhatsApp orang yang tak ada. Bukannya nak bercakap sama sendiri. WhatsApp orang yang tak ada juga. Nanti pergi jumpa dengan orang yang tak ada tu pula, dia WhatsApp orang yang tadi tu makan dengan dia. Selalu macam tu. Saya minta tak faham kenapa. Hey, appreciate lah sikit apa yang ada kat depan mata tu. Letak phone. Bercakap tapi jaga SOP lah. Okay, faham. Nanti kalau jadi dekat mana-mana dengan korang-korang ni kan, kau dah kumpul kawan-kawan, biasa macam dia main phone kan. Cakap lah, kenapa kita suka appreciate orang yang tak ada depan mata deep. Okay, so sekarang ni, ini ada cerita. Ada lagunya, tapi saya kena kenalkan awak dengan watak-watak yang ada. Okay, watak yang pertama adalah FGX. Ini adalah watak pasangan yang sudah berkahwin. Ini pasangan yang sudah berkahwin. Ini ada drama, ya betul. Okay, dan sebelah belakang ni pula, ini adalah Forever Alone. Kenapa Forever Alone? Sebabnya, siapa yang dah tahu? Jangan bising. Jangan bising. Biar saya cerita lah. Okay. Sebabnya, kenapa Forever Alone? Kalau kau perasan, ini dengan itu ada persamaan. Sini G, sana G kan. Dulu, diorang ni, G dengan G ni adalah pasangan kekasih. Penat dia ni couple 5-6 tahun kat sekolah. Last lepas sekolah, yang pasangan kekasih dia tu, bekas kekasih dia kahwin dengan orang lain. Itu namanya penat jaga jodoh orang. Penat jaga jodoh orang. Sedih tau. Paling sedih setakat ni kisah yang saya pernah dengar, kisah benar, bukan kisah saya lah, kisah benar. Ada member ni perempuan. Okay, dia ada kekasih lah. So dia punya sayang kat kekasih dia ni, setiap hari dimasakkan. Setiap hari dimasakkan dan dihantar ke rumah lelaki tu. Macam tu. Sehinggalah pada suatu hari, okay, tiba-tiba ada member lain tanya perempuan tu, kau tak pergi ke dia ni kahwin? Siapa kahwin? Dia ni kahwin. Siapa kahwin?
Orang yang dimasakkan hari-hari hantar makanan ke rumah, kahwin dengan orang lain. Tahu-tahu dah dekat kahwin. Astagfirullahalazim. Apa nak jadi tak tahulah. Lelaki semua sama. Tiba. Bukan saya lah. Bukan saya. Saya tak ada kena dalam cerita tu. Lelaki. Betul juga kan. Saya lain. Saya tak terlibat. Okey, kita teruskan kisah ni. So, pasal kisah Haji ni, bekas kekasih dia kahwin dengan orang lain. So F tu adalah lelaki barulah. Jadinya apa yang GX ni buat? Apa yang Forever Alone ni buat? Dia sedih, dia tak boleh terima keadaan dan dia sampaikan satu lagu. Dia sampaikan satu lagu. Nak dengar tak lagu yang dia nyanyi? Bukan saya nyanyi tau. Saya wakilkan je. Tapi dia yang nyanyi sebenarnya. Kalau boleh dengar, semua orang letakkan pen, tak cancel, kita enjoy dulu sekejap. Terimalah. Itukah dia kekasih yang pernah berjanji memberi cinta untukmu sepenuh hati. Dia akan menyesal suatu hari nanti apabila dia mengetahui kekasihmu ini ingin kembali. Dia pahal. Kenapa nak kembali ke dekat orang yang dah kahwin? Masalah dia. Oh, kekasihmu itu akan salah. Oh, kekasihmu ini akan merasa gembira andai dapat bersama untuk selama-lamanya. Hanya untuk menyayangimu. Move on lah. Hanya untuk bercinta lagi. Apa nak jadi? Apa nak jadi? Andai engkau berduka, aku yang pertama di sisi. Dia dah ada husband kot. Andai engkau bahagia. Ayat ni paling bahaya. Andai engkau bahagia, aku kan terus berdoa semoga suatu masa pintu hatimu kan terbuka dan kita akan kembali bercinta lagi. Dia mengharapkan kalau bahagia, dia nak bercinta balik. Apa jenis manusia ni tuan-tuan dan puan? Apa jenis manusia? Jadinya, bila dia dah sedih sangat, dia dah cuba bercara, dia nyanyilah apa dah semua. Lagu dah habis. lagu dah habis sampai situ je. Poin penting sekarang adalah dia mendoa, kalau bahagia dia mendoakan nanti dia dapat balik. Macam tu. Dia tak nak orang tu bahagia dengan orang lain. Jadi bila macam tu punya keadaan, apa yang dia kata, tak apalah. Kalau aku tak dapat, orang lain tak boleh dapat. Jadi bila dia kata macam tu, orang lain tak boleh dapat, apa yang dia akan buat? Dia akan membunuh, tuan-tuan. Dia akan membunuh. Jadinya G ni akan membunuh dan dia perlukan pisau. Dan inilah dia pisau dia. Tu pisau. Boleh pisau. Okey. Tolong tuan-tuan semua orang cari apakah G pisau? Apakah G pisau? X tolak 2 terbaik. Itu suatu saya ajar tadi. X tambah 2, pisau dia X tolak 2. Boleh semua orang? Okey tak okey ni? Okey tak? Cantik. Kalau okey, kita sambung cerita. Ceritanya sekarang adalah pada tahun 1986 selepas tahun 1985, sebelum tahun 1987. Okey, cerita dia sekarang, bukan. Okey, sekarang cerita dia adalah dia nak bunuh siapa? Dia nak bunuh pasangan baru ke bekas kekasih? Pasangan baru ke bekas kekasih? Tulis. Pasangan baru.
Kalau dia bunuh pasangan baru, okay, anggap katalah F ni adalah husband kan? And dia bunuh husbandnya. Bekas kekasih nak dia balik ke? Ha? Ada ke perempuan nak pembunuh? Tak kan? Jadi dia kata apa tadi? Kalau aku tak dapat, orang lain tak dapat. Aku tak dapat, orang lain tak dapat. Jadi dia akan bunuh bekas kekasih dia supaya tak ada siapa dah yang boleh dapat bekas kekasih dia dekat dunia ni. Macam tu. Itulah kisah dia, seram sekali ya. Jadi by logic, by logic, kalaulah saya tulis sekarang kat sini FGX. And kalau FGX berada di dalam satu rumah, pembunuh ni akan masuk dari belah mana? Dia akan masuk daripada belah kiri ke? Dia masuk daripada belah kanan? Kalau dia masuk daripada belah kiri, Assalamualaikum. Nak bunuh orang bagi salam. Masuk daripada belah kiri. Assalamualaikum. Yang bukanya husband. Waalaikumsalam. Lupal. Tak jadi. Tak apalah, saya tak jadi. Saya tak lari. Okay, bye. Tapi kalau dia masuk daripada belah kanan, Assalamualaikum. Yang buka tu adalah bekas kekasih dia. Waalaikumsalam. Syap. Boleh. So dia akan masuk belah kanan, berjayalah dia bunuh bekas kekasih. So daripada sini, saya tuliskan Ji Song Sang akan berada di sebelah kanan. Dia akan masuk dari belah kanan dan ini akan jadi kes gubahan tadi. Siapa yang sebelah kiri? Sebelah kiri adalah FG kan? Jadi FG akan jadi, sebelah kiri akan jadi tuan rumah. Yes. Apa yang tuan rumah buat? Tuan rumah akan sediakan ruang buang segala X kerana X memang tak guna. Jadinya kita akan tuliskan FG dulu, sediakan ruang. So saya akan dapat macam ni lah. FG ruang bersamaan dengan 8 ruang tolak 3. 8 ruang tolak 3. Boleh? Siapa yang masuk ni? Yang masuk adalah Ania pembunuh ni masuk. Boleh? Boleh tak saya masukkan G? Tak boleh. Kenapa tak boleh? Sebab G tak ada pisau. Yang boleh bunuh adalah yang ada pisau ni. Jadi kita akan masukkan G pisau. So pembunuh masuk dekat sini, G pisau. Saya masukkan G pisau. Allah, tak cantik. Tukar color. G pisau. G pisau. Kat sini terus gerangannya, orangnya terus kan. G pisau orangnya adalah X tolak 2. So kita akan terus masuk kat sini X tolak 2. Dan belakang ni kita akan selesaikan macam biasa. Kita kembang-kembang. So kita akan dapat dekat sini 8X tolak 8 kali 2, 16 tolak 3. Boleh Yang negatif 3 ni tak kembang tau. 8 je kembang tau. Lepas tu kita selesaikan. Dan kita akan dapat bersamaan dengan 8X tolak 19. Okay. Dan apa yang berlaku dekat depan ni? Nampak tak? G pisau dengan G. G pisau dengan G tu. So G habis. Kena bunuh kan? Tapi dia lari tadi kan? Betul tak dia lari? Dia lari kat mana boleh lari sangat lah. Nak lari kat mana ending kena tangkap juga. So dia kena tangkap dan dia dijatuhkan hukuman, kalau dalam Islam ada satu hukuman kisos. Which is kalau bunuh dibalas bunuh. Dan akhirnya dia dijatuhkan hukuman mati sebab membunuh. Okay, matilah dia juga. Tinggallah F keseorangan. Dan soalan akan minta apa? Fx. So this is of our answer. Settle. Boleh ke? Kau jangan kesian sangat ni admaths lah. Cerita dia sedikit panjang tapi for the sake of kefahaman. So lepas ni awak dah faham lah. Apa nak jadi, apa nak buat. Nak screenshot? Boleh. Okay, silakan screenshot. 5, 4, 3, 2, 1. Okay, done. Cantik. Okay, jadi ni sekarang, apa kata awak try buat? Jangan senyum. Cerita sedih kan, senyum macam kejam pula kan. Psycho. Cerita sedih kena sedih lah. Oh, okay, faham. Okay, tak naklah buat muka buruk.
dia. Okey, dah cukup. So sekarang ni boleh tak korang try buat? Boleh try buat? Cepat buat sekarang. Ini soalan ni saya dah sediakan. Okey, ni nak tanya lagi jap. Soalan yang ni kalau kita tengokkan, okey, siapa yang jadi pembunuh? Siapa yang jadi pembunuh? Haji, betul. Dia akan bunuh siapa? Dia akan bunuh Haji. Yelah. So dia bunuh guna pisau kan? Cepat buat. Dah tahu cerita kan? Cerita tadi memang panjang. Untuk kefahaman, dah faham, buat cepat je. Saya bagi dalam masa 50 saat. Pantas. Tadadam dam tadadam dam tadadam dam tadadam. Hey, tadadam dam tadadam dam tadadam dam tadadam. Tadadam dam tadadam dam tadadam dam tadadam. Tadadam dam tadadam dam tadadam dam tadadam. Kan biasa kalau kita call menunggu kan, dia ada bunyi muzik kan. So inilah muzik ni. Terus buat. Tadadam dam tadadam dam tadadam dam tadadam. Lagi 20 saat. Dan tadadam lain negara panjang mai. Hai mai negara ipi 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 ipan. Anak ipi 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 ipi. Terganggu tak? Nah, itulah cabaran untuk buat Admax. Biasanya kalau kita seorang-seorang nak buat Admax, tiba-tiba ada katil yang memanggil. Itu gangguan. Kita nak buat Admax, tiba-tiba ada orang panggil. Dia turun, jom kita tengok TV. Jom kita tengok Netflix. Itu gangguan. Macam mana saya tengah buat ni supaya awak kebal dengan gangguan. Okay, time's up. Let's go. So pertama sekali kena kenal siapa pasangan kekasih. Kita ada F, G, X sebagai pasangan kekasih dan kemudian kita ada G, X sebagai forever alone. Okay. Dan apa yang forever alone ni buat? Dia akan membunuh, jadi dia perlukan pisau. So kita adakan dia pisau. So G pisau, G pisau adalah bersamaan dengan, okay, terbalikkan apa yang X buat. Kita tulis X dulu. Darab 2 tambah 5 terbalikkan. Tolak 5 bahagi 2. Tolak 5 bahagi 2. Boleh? Okey. Kemudian kita tengokkan logik. Dekat sini kita ada FG. Okey, FG dalam sebuah rumah. Jadi pembunuh nak bunuh G. Masuk dari kiri ke masuk dari kanan? Masuk dari kanan. Barulah dia bertemu bekas kekasih dia. Betul? So bila dia akan masuk pada kanan, maksudnya yang sebelah kiri adalah FG. So FG lah yang akan jadi tuan rumah. So apakah yang tuan rumah buat? Tuan rumah akan sediakan ruang buang segala X kerana X memang tak guna. Yes. So sekarang FG ruang bersamaan dengan 3 ruang tolak 7. Boleh tak? Okay, kita akan dapat bersamaan dengan 3 ruang tolak 7. Dan siapa yang masuk? Yang masuk adalah pembunuh lah ni. G pisau ni akan masuk. Sekali lagi, boleh tak masukkan G? Boleh tak masukkan G ni? Tak boleh sebab dia tak ada pisau. Kan? So kita kena masuk yang ada pisau. So kita masukkan G pisau. Dan G pisau dekat sini macam biasa letakkan orangnya terus. So orangnya terus adalah X tolak 5/2. X tolak 5/2. Kadang-kadang ada orang dia ada masalah dengan benda ni tau. And lepas tu bila dia tak boleh buat benda ni, dia kata Admax susah. Saya nak tanya, yang ni Admax ke? Yang ni Admax ke? Yang ni Max. Yang ni algebra. Admax sampai sini, Admax dah habis. Admax pasal song-song tadi tu. Masukkan tu Admax. Okey, dah habis dah Admax. Sekarang tinggal buat algebra saja. So algebra ini kita akan kembangkan dia. So bila kita kita kembangkan 3 tu, kita akan darabkan dengan atas sahaja tau. So yang ni kita akan dapat 3x tolak 15 perkan dengan 2 tolak 7. Boleh? Okey. So sekarang ni yang tolak, kenapa tak darab dengan 7? Iyalah, bracket tolak, bracket simbol bukan kembang. Kita akan buka terus bracket tu. So yang kita kembang adalah yang nombor yang rapat dengan dia. So tolak ni adalah pemisah dia lah. So dekat sini, yang ini macam ni kita nak tolak. So kita samakan pembawah lah. So samakan pembawah, kita darabkan 2, sini akan dapat 14/2. Betul? Darabkan dengan 2. Alah, ni pecahan. Skor dah dulu, kau ingat lagi tak? So kalau dari sini 7, nak selesaikan, kita samakan pembawah. Darab 2, kan 7 kan 7/1. So dekat sini, baru dah boleh selesaikan 3x tolak 15 tolak 14. So 15 dengan 14 boleh selesai. Kita akan dapat 3x tolak 29
per 2. And this is our final answer. Tapi sebelum tu make sure kau faham kat sini. Okay. Yang ni G mati. Yang pembunuh kena tangkap hukuman mati. So tinggallah FX. Boleh semua orang? Boleh? Okey, kepada siapa yang buat derma, yang ni saya bagi tahu sikit sepatutnya benda ni pasal algebra tapi saya bagi tahu juga Derma hanya dibuat kalau kita ada equation yang kita selesaikan kiri dan kanan. Macam contoh saya ada 2 tambah X per 3 bersamaan dengan 7. Okey, tanam 3 tambah X per 2 bersamaan dengan 7. So siapa yang main derma-derma tu, ni. Siapa yang main derma-derma tu adalah benda yang kita kena selesaikan both side kiri dan kanan. Jadi macam ni punya soalan, kita boleh derma 2 ke sana, boleh derma 2 ke sini. Yang tu betul. Tapi sekarang ni kita tengah buat yang one side. Kita tak alter sebelah kiri. Kita alter one side belah kanan je. Saya belah kanan ni kita akan selesaikan macam kita kira masa sekolah rendah baliklah. So bila dia satu ini adalah pecahan, ini adalah nombor bulat, kita jadikan dia pecahan sama penyebut, selesaikan atas. Jangan silap. Yang derma tu adalah untuk equation yang kita alter kiri dan kanan. Boleh? So I think that's all for today. Cuma sebelum habis saya just nak tanya, apa jadi? Quick question Satu soalan je. Sebelum saya habiskan. Apa jadi kalau saya ada F G, okey. Lepas tu saya ada F songsang. Saya ada pembunuh F. Ini kita akan masuk belah mana? F ni akan masuk belah mana? Dia akan masuk belah kiri. Supaya dia jumpa bekas-bekas dia. Betul? Jadinya bila dia masuk belah kiri, siapa tuan rumah? Pembunuh tu lah yang tuan rumah. Dia jemput couple tu masuk. Faham? Siapa belah kiri tuan rumah? Itulah logik dia. Satu saya ajar tadi. Boleh? Okay. So I think that's all for today. Siapa nak screenshot dulu. Ni saya bagi. Sekejap Okay, screenshot dulu. Soalan yang seterusnya nanti awak cari sendirilah Boleh? 5, 4, 3, 2, 1. Okay. Bye. Selawat satu kali nak? Saya selawat satu kali nak? Allah aghithna ya Rasulullah. So that's all. Assalamualaikum. Jumpa lagi dekat kelas. Kalau subscribe, kalau tak, baiklah. Bye. Ingat aku dalam doa. Jumpa Rabu ni.